السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas tentang amalan-amalan yang boleh kita amalkan sepanjang kita tadi beruzlah. Yang dimaksudkan dengan uzlah ni ialah sepanjang kita berada di dalam tempoh pergerakan kawalan. Jadi kita istilahkanlah dengan istilah uzlah. Jadi dia lebih membangkitkan rasa untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk hari ini yang kita nak bincangkan ialah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kita dah bincangkan amalan yang disarankan ialah kita membanyakkan membaca Al-Quran. Maksudnya bacalah satu hari sekurang-kurangnya 10 ayat. Kemudian kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar. Dan istighfar tu ada pelbagai ayat ataupun ada pelbagai bentuk istighfar yang diriwayatkan ataupun yang ditulis sendiri oleh ulama-ulama Islam. Tetapi kita dah bincangkan istighfar yang teragung diistilahkan sebagai Sayyidul Istighfar, yang kita dah bincangkan dalam beberapa tazkirah yang lalu. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan bersama-sama tentang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk membincangkan tentang selawat ni pun kita maklumlah selawat ni ialah perbahasannya amat luas. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah satu tajuk yang amat luas. Jadi dalam tazkirah kita ringkas ni kita akan bincangkan beberapa sudut daripada selawat tersebut, dan yang paling penting sekali kita mengamalkannya. Maksudnya kita mengamalkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengambil keberkatan selawat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pertamanya Allah Ta'ala nyatakan bahawa dia dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada umat Islam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai umat Islam, hendaklah kamu tadi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, dan mohonlah kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasliman, dengan sebenar-benar kesejahteraan. Jadi apabila kita bincangkan ayat Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Maknanya dia ialah arahan. Maksudnya sallu, maksudnya kalau kita mempelajari bahasa Arab, dia ialah kata kerja perintah. Jadi sebagaimana Allah Taala mengarahkan kepada kita solat, maka kita tadi tunduk dan patuh dan menunaikan solat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita puasa sekejap lagi di bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita zakat, haji, umrah seumpamanya. Jadi ada satu lagi arahan di dalam Al-Quran, iaitu sallu alaihi. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita menerima arahan solat dan arahan puasa, maka hendaklah kita juga menerima arahan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerimanya dengan bersungguh-sungguh, menerima dengan keredaan, kan, menerima dengan kegembiraan yang amat sangat.
menerima dengan hati yang terbuka, kan, tanpa kita rasa terpaksa, tanpa kita rasa dibebankan, kan, tanpa kita rasa banyak sangat arahan ni menyusahkan diri kita je. Jadi tak sepatutnya lah kita dari hamba Allah Subhanahu Wa Taala ada perasaan sedemikian. Jadi setelah kita dituntut untuk beristighfar, kita dituntut untuk membaca Quran, ketahuilah juga kita dituntut untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arahan Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi apabila ada arahan tersebut, maka kita pun maklum, kita menunaikan arahan tersebut. Jadi arahan tadi diletakkan di dalam solat. Maksudnya apabila kita solat, salah satu daripada rukun solat sebagaimana yang dinyatakan di dalam mazhab Syafi'i ialah berselawat kepada Nabi, kan, dengan selawat Ibrahimiyah. Dan apabila kita solat, kita dah menunaikan arahan sallu alaihi, arahan yang wajib tersebut. Maknanya tuntutan wajib berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan semasa kita menunaikan solat. Cuma persoalannya, sebagaimana kita solat sunat, tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita solat juga solat-solat yang sunat. Kan, sebagaimana kita solat fardu yang 5 tadi sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai tanda kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan solat juga solat-solat yang sunat. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita berselawat, jadi sememangnya selawat yang wajib tadi kita sempurnakan. Selawat yang wajib tu memang kita tak pernah tinggalkan sebab kita semayang. Selagi mana kita semayang, maka kita sebenarnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, ada tak selawat yang sunat yang kita amalkan sebagai tambahan? Kerana tanda orang yang sadiq. Sadiq maknanya orang yang benar. Sifat pertama Nabi-Nabi dan Rasul ialah siddiq, amanah tadi. Jadi antara tanda sadiqnya seseorang manusia, hamba, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tanda siddiq tadi tu ialah kita tadi menggabungkan antara fardu dan sunat. Sekiranya kita hanya menyangka bahawa ibadat fardu saja yang kena buat, sunatnya semua kita tinggalkan, maka kita masih lagi ada sifat al-kazib, dusta, iaitu salah satu daripada sifat manusia yang munafik. Jadi kita dituntut untuk bersifat dengan as-sidqu, benar. Jadi salah satu tanda benarnya kita dalam berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita ada selawat yang wajib yang kita laksanakan di dalam semayang, dan kita mestilah di luar semayang kita mempunyai selawat yang sunat. Jadi selawat yang sunat ni kita boleh pilih, kan, macam-macam bentuk sirah yang ada. Cuma salah satu ayat yang diriwayatkan daripada guru kita iaitu Said Sharif Sabahuddin, dia selalu membaca Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah, 3 ni kita campurkan sekali, ya. Allahumma salli, maksud kita minta kerahmatan, wa sallim, keselamatan, wa barik, dan keberkatan. Jadi 3-3 tu kita letak di awal, senang. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lepas tu yang belakang ni, selepas kita sebut salli wa sallim wa barik, kita sebut ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maksudnya apabila kita mengulang lafaz sayyidina Muhammad tadi tu 2 kali, maka kita akan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebanyak 2 kali, dan kita akan menyebut sayyidina tu sebanyak 2 kali. Dan itu faedah sirah tadi. Maksudnya sirah tu maksudnya ayat tadi lah. Maksudnya pertama sekali kita menghimpunkan selawat, keselamatan dan keberkatan. Kita mohon daripada Allah agar mengurniakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ulang, dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama sekali, sebagai kefahaman kita bersama-sama, apakah sebenarnya faedah daripada kita berselawat tadi? Jadi berselawat sebenarnya ialah bertawasul. Bertawasul, memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya macam ni. Kerahmatan dari itu kita nak mohon untuk diri kita, Allahumma arhamni. Keselamatan dari itu kita nak mohon untuk diri kita, Allahumma sallimni. Keberkatan dari itu kita nak mohon untuk diri kita, Allahumma barik li. Tapi kalau kita mohon secara langsung kepada diri kita
tanpa melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita siapakah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kita banyak dosa dan kita banyak maksiat. Kita tak mengenal Allah, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sekiranya kita secara langsung minta daripada Allah Subhanahu wa taala, maka amat susah nak diperkenankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah cara untuk kita tadi berdoa? Caranya ialah dengan kita tadi mendoakan kepada Rasulullah SAW. Dan apabila kita mendoakan kepada Rasulullah, kita kata, wahai Allah, rahmatilah Nabi Muhammad SAW. Wahai Allah Ta'ala, selamatkanlah Nabi Muhammad SAW. Wahai Allah Ta'ala, berkatilah Nabi Muhammad SAW. Maka kita maklum, dalam hadis Allah Ta'ala berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Ta'ala akan balas kepadanya 10. Jadi apabila kita berselawat, Allahumma salli, sekali tu solli kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan beri kerahmatan kepada kita 10 dengan berkeberkatan Nabi Muhammad SAW. Dan sememangnya setengah ulama berkata, selawat kepada Nabi ialah ibadat yang tidak ditolak. Mungkin kita sembahyang 2 rakaat, Allah Ta'ala tak terima lagi. Kan kita baca Quran, berbuka surat, Allah Ta'ala tak terima lagi. Kan kita bersedekah, Allah Ta'ala tak terima. Haji, umrah mungkin Allah Ta'ala tak terima. Tapi satu-satunya ibadat yang tiada hijab ialah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selawat tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala menerima permohonan kita untuk merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan balas semula dengan 10 kerahmatan kepada diri kita. Sama seperti kita kata Allahumma arhamni 10 kali, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni 10 kali, baru kita dapat memohon rahmat tu 10 kali. Tapi kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan dikurniakan dengan 10 rahmat. Dan itulah faedah berselawat. Dia ialah bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga apabila kita memohon keselamatan. Kalau kita kata wasallim ala sayyidina Muhammad, sama seperti kita berdoa Allahumma sallimni 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 10 kali, baru kita dapat makna yang sama. Dan kalau kita ulang 10 kali sallimni sallimni pun belum tentu Allah Taala nak memberikan keselamatan tadi. Tapi apabila kita mohon keselamatan melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala moga-moga akan memperkenankan permohonan kita tersebut. Jadi itu sebenarnya berselawat. Berselawat ni kebaikannya kembali kepada diri kita juga. Dan maksudnya bukanlah kita tadi nak mengatakan, oh Nabi berhajat kepada kita kena selawat kepada dia. Tak ada. Maksud Nabi Muhammad, dia manusia yang amat agung. Dan manusia yang amat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan sekiranya seluruh dunia tidak berselawat kepada baginda tetap agung di sisi Allah. Tapi kenapa kita disuruh berselawat? Kerana selawat itu akan mengembalikan kebaikan itu kepada diri kita. Dan itu adab apabila kita berselawat. Kerana kita yang berhajat kepada Rasulullah. Jangan bila kita berselawat, kita menganggap Rasulullah berhajat kepada selawat kita. Dan itu salah dari segi adab dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu beberapa kefahaman tentang amalan berselawat yang ingin kita amalkan. Jadi kita boleh amalkanlah beberapa apa saja ayat yang kita nak amalkan, boleh kan. Cuma yang ringkasan yang diajar oleh guru-guru kita ialah Allahumma salli wa sallim wa barik. Kemudian kita kata ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi faedahnya kita akan mengulang lafaz Muhammad tadi 2 kali. Apa faedah kita banyakkan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 2 kali? Moga-moga Muhammad itu bermakna yang dipuji. Maksudnya orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Jadi apabila kita menyebut nama Nabi Muhammad tadi 2 kali, lepas itu kita ulang lagi 2 kali jadi 4 kali, kan, ulang lagi jadi 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Moga-moga dengan keberkatan nama Nabi Muhammad tadi itu, kan, dia sebati dengan diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah sifat kita daripada sifat-sifat yang tidak baik kepada sifat-sifat terpuji, kan, dengan keberkatan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita nak bincang sedikitlah beberapa fadilat tentang berselawat, kan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi antara fadilat berselawat yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, kan, di dalam kitab ni As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia membawa satu riwayat daripada Abdullah bin Hakam. Dia berkata, aku melihat Imam Syafi'i di dalam tidur. Maknanya setelah kewafatan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka aku berkata, apakah yang Allah Taala lakukan kepada kamu? Maksudnya apabila orang tu dah pindah ke alam akhirat, kita nak tanya apa dah jadi, kan, maksudnya bahagia ke, sebaliknya ke.
Jadi Imam Syafi'i menjawab, rahimani wa ghafara li. Maksudnya Allah Ta'ala merahmatiku dan Allah Ta'ala mengampunkan daku dan Allah Ta'ala membawaku ke syurga. Kama tuzafful arus. Sebagaimana dibawa pengantin kan dengan rombongan yang amat besar, yang amat ramai, membawa daku ke syurga. Wa nasara alayya kama yunsaru alal arus. Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala menaburkan kerahmatan, kurniaan ke atasku sebagaimana ditaburkan ke atas orang yang pengantin yang nak dibawa kepada rumah tadi. Jadi Abdullah bin Hakam terkejut. Dia kata, bimanil tahaza, dengan sebab apa kamu dapat kurniaan yang amat agung di sisi Allah tadi? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata. Maksudnya kita tengok Imam Syafi'i, dia menulis ilmu fiqh kan, dia antara manusia yang awal menulis, yang menyusun rangka ilmu usul fiqh. Tetapi kesemua ilmu-ilmu tersebut tidak dapat menandingi apa yang dia buat sekarang ni. Maksudnya Imam Syafi'i kata, kenapa Allah telah kurniakan aku segala kurniaan tersebut? Kerana tak kala aku menulis kitab Ar-Risalah. Risalah tu maksudnya kitab yang Imam Syafi'i tulis di dalam usul fiqh. Jadi Imam Syafi'i kata, semasa aku tulis kitab tu, aku berselawat kepada Nabi SAW di dalam kitab Ar-Risalah tersebut. Jadi orang yang mimpi tadi, kan maksudnya Abdullah bin Hakam tanya, apa selawat yang kamu tulis? Maksudnya macam ni, maknanya selawat tadi tu maksudnya Imam Syafi'i merekanya sendiri. Imam Syafi'i memikirkan di dalam diri ni, bagaimanakah cara aku nak memuji Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dia menulis kitabnya Ar-Risalah, dia memuji Nabi Muhammad SAW dengan satu pujian yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada dirinya sendiri. Jadi Abdullah bin Hakam bertanya, bagaimanakah selawat yang kamu selawat di dalam kitab Risalah tersebut? Maka Imam Syafi'i berkata, aku tulis di dalam kitab Risalah. Ini semua perbualan dalam mimpi. Dia kata, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma zakarahu zakirun wa adada ma ghafala an zikrihil ghafilun. Maksudnya inilah salah satu selawat yang kita biasa baca. Maksudnya ulama-ulama di Nusantara ni dia himpunkan dan diletakkan di dalam kitab Naskah Yasin yang kita baca pada setiap malam Jumaat tadi. Dan apabila aku berpagi, maksudnya Abdullah bin Hakam kata, dia kata, apabila aku berpagi, aku cari kitab Risalah yang Imam Syafi'i tulis tadi, maka aku mendapati sememangnya ada selawat tersebut ditulis di dalam kitab Risalah di sisi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan itu salah satu fadilat kan, berselawat, dan kita boleh baca kan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma zakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an zikrihil ghafilun. Itu yang memang kita boleh baca lah. Itu salah satu fadilat kan yang Allah Ta'ala ceritakan tentang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan seseorang tadi diagungkan di akhirat kan, sebagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu diagungkan. Pada satu kisah yang lain lagi daripada Syekh Abu Bakar Ibn Mujahid. Jadi Abu Bakar bin Mujahid ni satu hari satu ketika Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu, salah seorang wali Allah yang agung, datang masuk ke dalam masjid. Jadi pada ketika itu Abu Bakar bin Mujahid dia dah berada dalam masjid tadi. Jadi Abu Bakar bin Mujahid ni beberapa hari sebelum tu dia dah bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi kata akan datang kepadamu salah seorang daripada ahli syurga. Dan apabila Syekh Shibli tadi datang, maka Abu Bakar bin Mujahid tadi dia berdiri dan memeluk Syekh Shibli dan mencium antara dua matanya. Jadi anak muridnya, maksudnya anak murid yang bernama Muhammad bin Omar, apabila dia melihat gurunya Abu Bakar ibn Mujahid memeluk Shibli dan mencium antara dua dahinya, maka anak murid itu tanya kepada gurunya, wahai guruku, kenapa kau menghormati Imam Shibli, mengapa kau menghormati Shibli tadi, dan kenapa engkau tadi peluk dia, dan kenapa engkau tadi mencium antara dua dahinya? Dia kata, wa jami'u man bi Baghdad yatasawwaru annahu majnun. Padahal dia kata, orang di Baghdad pada zaman tu sebahagian besarnya menganggap Imam Shibli tadi sebagai orang yang gila. Itu keadaan yang berulang kan, maksudnya keadaan apabila
manusia tidak memahami keadaan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tadi menuduh mereka tadi gila, yang menuduh mereka tadi sesat dan seumpamanya. Dari guru tadi yang bernama Abu Bakar bin Mujahid, dia berkata, aku melakukan perkara tersebut. Maksud aku bangun, berdiri, memeluk Imam Shibli, dan aku mencium antara dua dahinya kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bihi zalika. Rasulullah berbuat demikian kepadanya. Jadi dia kata, satu ketika aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad aqbala Shibli, dan Imam Shibli tadi datang. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan mencium antara dua dahi Imam Shibli tersebut. Jadi dalam mimpi tadi, Syekh Abu Bakar Mujahid tanya, dia kata, ya Rasulullah, ataf'alu hadha bish-Shibli? Maksudnya dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu buat perkara tersebut kepada Imam Shibli? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadha yaqra'u ba'da salatihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih wa yutbi'uha bis salat alayya. Maksudnya Nabi kata, orang ni Shibli yang amat aku agungkan ni, yang aku muliakan ni, maksud dia tadi membaca selepas semayang ni. Maksud satu ayat, dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sehingga akhir ayat tadi, min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya ayat tu kalau kita baca dari segi makna ni, dia sememangnya pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Shibli tadi dia mengamalkan membaca ayat tersebut, memuji Nabi Muhammad SAW. Selepas tu dia berselawat kepada Nabi. Dia kata, Sallallahu alaika ya Muhammad, Sallallahu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, Sallallahu alaika. Jadi dia mengamalkan membaca ayat, memuji Nabi Muhammad SAW selepas sembahyang, dan berselawat kepada Nabi tersebut. Dengan 3 kali selawat tadi, dia telah mengamalkannya selama 80 tahun. Kan daripada dia muda sampai dia tadi ketua, sampai dia tadi meninggal dunia. Jadi dengan sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Imam Shibli dan berkata dia ialah ahli syurga, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciumnya di antara dua dahinya, di antara dua matanya. Dari itu beberapa amalan yang boleh kita amalkan, kan? Maksudnya sama ada kita nak membaca selawat, kan, yang diamalkan oleh, yang ditulis, dikarang oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan di samping itu juga kita boleh membaca ayat Al-Quran, kan, laqad ja'akum rasulun sampai habis. Dia ialah 2 ayat terakhir daripada surah Taubat. Dan apabila kita dah baca ayat tersebut, kita selawatlah 3 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutupnya, kita nak untuk kita tadi beramal dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, maksudnya kita maklum salah satu kitab yang buku ni, naskah Yasin ni, yang kita maklumlah diamalkan oleh setiap umat Islam di Nusantara ni, dia ada satu penutup di akhir ni yang diistilahkan sebagai doa tahlil. Jadi dalam doa tahlil ni dinyatakan bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dan ini diistilahkan sebagai selawat al-munjiyah, selawat yang menyelamatkan manusia. Jadi selawat ni sememangnya dibaca di Nusantara ni, dan sepatutnya kita dah menghafalnya. Kerana sepatutnya kita membacanya pada setiap malam Jumaat. Maksudnya imam kan di masjid, dia akan membaca bersama-sama jemaahnya. Kerana dia berada di dalam doa tahlil. Maksudnya setelah kita bertahlil, dan kita niatkan pertama sekali tahlil itu untuk diri kita lah. Selepas tu kita akan membaca satu selawat yang diistilahkan sebagai selawat Al-Munjiyah. Jadi selawat Al-Munjiyah ni dia yang paling dekat dengan kita. Maksudnya dia ada selawat yang pendek seperti yang kita baca tadi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu kita boleh amalkan 100 kali, 200 kali, 300 kali terpulang. Tapi kita ada satu selawat yang panjang sedikit yang kita boleh amalkan semasa kita nak berdoa, ataupun kita boleh amalkan sekali, 2 kali, ataupun kita nak amalkan 10 kali terpulang. Tapi selawat munjiyah ni secara khusus dinyatakan di dalam kitab-kitab tentang fadilatnya. Kan, maksudnya selawat ni ada terlampau banyak. Maksudnya setengah imam dia mengatakan ulama-ulama Islam menulis sehingga 4,000 bentuk selawat. Kan, setengah riwayat mengatakan sehingga 12,000 bentuk selawat, dan mereka tadi mengamalkannya
dengan keadaan masing-masing. Tapi antara selawat yang paling agung yang dinyatakan oleh ulama-ulama Islam ialah selawat munjiah. Maksudnya sememang ni diletakkan di dalam naskah Yasin ni. Maksudnya ulama Islam di Nusantara yang menulis naskah Yasin, maksudnya mereka tadi mengetahui tentang kepentingan selawat munjiah tersebut dan diletakkan di dalam doa tahlil. Moga-moga semua generasi dapat mendengarnya dan menghafalnya. Cuma sekarang yang kita risau apabila amalan pada malam Jumaat tadi telah dikurangkan, maka menyebabkan generasi-generasi baru tak pernah lagi dah mendengar salawat munjiah dan tidak dikurniakan dengan keberkatannya. Jadi beberapa fadilat tentang salawat munjiah ni dinyatakan oleh dalam syarah Dalailul Khairat daripada Syekh Hasan bin Ali. Dia kata, man qala hadhihi salat fi kulli muhimmin wa baliyatin alfa marratin farajallahu anhu wa adraka ma'mulahu. Maknanya dia kata sesiapa yang membaca selawat munjiah tersebut sebanyak 1000 kali pada ketika bala ujian dan kesusahan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Dan diriwayatkan daripada Syekh Saleh Musa Ad-Darir. Dia bercerita tentang diri dia sendiri. Pada satu ketika dia menaiki kapal di laut. Maka tiba-tiba datang angin yang amat kuat. Dan mereka memang yakin dengan sebab angin yang kuat tersebut, maka mereka akan tenggelam. Kapal tersebut akan tenggelam. Maka dia kata, tiba-tiba aku hilang daripada kesedaran dan aku tertidur. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata, Qul li ahlil markab yaquluna alfa marratin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ilal mamat. Maksudnya dia kata aku terlelap. Maka Nabi SAW datang dan Nabi mengajarkan kepadaku supaya membaca 1000 kali selawat munjiah tadi tu. Fastaiqadhtu, maka aku pun bangkit daripada tidur. Wa 'allamtu ahlal markab birru'ya, dan aku pun memberitahu kepada orang yang berada dalam kapal tersebut dengan mimpi. Dan aku melihat Rasulullah dan menyuruh membaca selawat tersebut. Maka mereka semua berselawat di dalam kapal tadi, maka tak sampai 300 kali mereka mengulang selawat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka daripada bencana tadi. Dan dalam riwayat yang lain, maksudnya Syekh Muhammad Effendi Abidin, kan dia menyatakan bahawa wa man aktsara minha zaman at-ta'un amina minhu. Ini salah satu faedah lah. Siapa yang memperbanyakkan membaca selawat munjiah tersebut zaman at-ta'un, pada ketika ta'un ataupun wabak, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang tersebut daripada penyakit tadi. Dan Syekh Ibn Abidin kata wahiyya mujarrabatun sahihah. Maksudnya selawat munjiah ni ialah selawat yang mujarrabah, yang telah dipraktikkan oleh ulama Islam, dan dia tadi berkesan kan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada semua fadilat-fadilat yang diriwayatkan. Dan yang akhir sekali Syekh Al-Akbar, kan dia menyatakan bahawa selawat munjiah itu adalah salah satu perbendaharaan daripada pembendaharahan Arash Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membacanya 1000 kali di tengah malam atas apa hajat sekalipun, daripada hajat dunia dan daripada hajat akhirat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya. Maka Allah Ta'ala akan segera menunaikan hajat orang tersebut melebihi kilat yang kita lihat begitu pantas. Dan itu salah satu selawat yang agung yang ditinggalkan oleh ulama Nusantara kepada kita. Jadi kita amalkanlah selawat munjiah tersebut. Maksudnya dia jangan datang syaitan di dalam diri kita. Dia bisikkan kepada kita, ini selawat orang dah biasa baca. Ini selawat orang zaman dulu dah baca. Kan? Ataupun ni selawat tak glamour, sebab lafaz ni semua orang dah tahu. Itulah bisikan syaitan yang akan menyebabkan kita merendah-rendahkan satu selawat yang ditinggalkan oleh ulama kepada kita. Tadi macam kita bincang tadi, ada 12,000 bentuk selawat kan, yang panjang, yang pendek dan seumpamanya. Tapi persoalan ni, kenapakah selawat munjiah yang diletakkan di dalam naskah Yasin ni? Kerana supaya kita yang berada di Nusantara ni, kita nak cari selawat-selawat yang beribu-ribu, yang panjang, permasalahannya mungkin nanti kita baca pun salah. Kan, dan satu lagi maknanya pun kita tak berapa nak faham. Jadi ulama tadi dia bersepakat, dia ambil satu saja selawat yang paling agung kan, yang merangkumi segala keperluan manusia umat Islam di Nusantara ni. Jadi dia ajarkan kepada kita, terutamanya kita di sebelah tanah Melayu ni lah.
Jadi janganlah kita tadi melupakan satu selawat yang diajarkan kepada kita, iaitu selawat Al-Munjiyah, dan kita amalkanlah. Kan sebelum kita nak berdoa tadi tu, kita boleh baca di awal doa tadi untuk kita tadi memohon keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat Munjiyah tadi tu macam kita bincang tadi, dia ialah bertawassul juga. Kita mohon keselamatan daripada bala, kan kita mohon pengampunan dosa, segala yang kita mohon di dalam selawat Munjiyah tadi, kita mohon dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu beberapa maklumatlah yang kita boleh bincangkan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala membangkitkan di dalam diri kita kan, keinginan dan keazaman untuk berselawat kepada Nabi SAW, sama ada selawat yang pendek kan, ataupun selawat yang panjang, dan kita amalkanlah selawat tersebut, terutamanya selawat Munjiyah kan, dalam keadaan kita yang memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh amalkan. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendirilah. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama mendengar. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati majlis kita dan Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma latuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا منكم.